Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dipertemukan oleh Allah, semuanya atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku sesuatu. Idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Apabila menghendakilah sesuatu, idza arada syai'an, apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, ayyakuna, bahwasanya Allah Ta'ala berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan, kalau dalam ilmu tauhid, kalau Allah Ta'ala menjadikan itu bukan dengan sebab Allah Ta'ala kata kun tu. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu dengan iradat, dengan kudrat dan iradat Allah. Dengan sifat berkehendak Allah dan juga sifat kuasa yang ada pada Allah SWT, Allah Ta'ala jadikan sesuatu. Jadi reka cakapnya, bila kita kata jadilah, reka cakap itulah. Tapi Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku di atas muka bumi ini bukanlah secara kebetulan, tetapi semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kata kebetulan, kita berlaku sesuatu kita kata kebetulan. Bukan nak sama apapun ataupun sampai serentak atau serentak berlaku sesuatu berbetulan dengan perkataan. Berbetulan dengan perkataan yang diucapkan berlakulah sesuatu. Maka bukanlah kebetulan, tetapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kadang-kadang berlaku sesuatu. Contohnya seseorang yang sedang berbicara. Bicara dia sebut tentang hujan dan sebagainya. Atau berlaku hujan. Ini seseorang yang soleh, contohnya seseorang yang soleh. Dia berbicara tentang hujan, atau berlaku hujan. Maka itu adalah karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Maka kurniakan kepadanya, maka berlakulah begitu. Jadi itu dari segi ilmu lah, dari segi takdir, qada dan qadar, daripada kudrat dan iradat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu lagi dalam program ilmu ini, mudah-mudahan menjadi membuka taufik dan hidayah kepada saya dan juga tuan-tuan untuk kita memahami lebih lagi. Kadang-kadang saya sebut sikit-sikit saja saya sebut tentang sesuatu ilmu ini, tetapi dia memberi satu pengertian yang luas kepada tuan-tuan. InsyaAllah saya berharap itulah, walaupun saya hanya orang yang taat, mudah-mudahan boleh dapat membuka itu hati saya dan juga tuan-tuan dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita ubah sikit, style sikit. Saya pun ingat untuk kita dapat keberkatan daripada ilmu-ilmu kita ini, marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kita, kepada guru-guru kita, guru-guru saya. Mudah-mudahan kita dapat tumpang keberkatan ilmu yang ada pada mereka ini. Kita hadiahkan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, salafus saleh, dan juga guru-guru yang mengajar kita, khususnya guru
saya dengar satu petikan ceramah Tuan Guru Haji Soleh. Ada sebutlah di antara kita dapat keberkatan suatu ilmu itu ialah antaranya kita bila kita mulakan ilmu, kita sedekahkan Fatihah kepada guru kita. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Jadi pada saya ada satu naskah yang ada adik di depan minta begitu ni. Dia tanya ada yang kitab ni yang ditulis dalam tulisan bumi ni, tulisan bumi, bahasa Melayu tulisan bumi adalah yang ni. Kitab ni saya dapat sebelum nuzul Quran dan sambutan bulan Al-Quran pada tahun 2015. Kitab ini disusun dialih bahasa ke dalam tulisan Rumi oleh Ustaz Rosli Osman dan juga rakan-rakannya lah. Mereka namakan kumpulan mereka adalah Ikatan Penuntut Ilmu Islam Filipina. Jadi antara yang digunakan ini, antara sumber yang digunakan adalah buku pendidikan Islam juga. Dia guna untuk keluarkan buku ni. Dapat semua tuan-tuan. Tapi yang ni mungkin support daripada zakat negeri Pulau Pinang tu, dibacakan pada bulan puasa dulu, bulan puasa tahun 2015. Jadi kami dapat berjemaah ni. Jadi ada adik kita depan minta satu, saya bagi lah. Jadi kalau siapa-siapa nak ambil, mungkin nak tostek apa, ataupun boleh juga, ataupun mungkin nak rujuk kepada Ustaz Rosli, boleh tanya dia, ada dah lagi buku ni lebihan. Ahli majlis Jatuh Kasnama, ahli majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang, Ustaz Rosli Osman, tanya dia tengok. Selanjutnya mungkin dia ada. Tapi kalau nak tengok dalam tulisan Jawi pun tak apa, jadi kita boleh memahami tulisan Jawi lama. Mudah-mudahan kita dapat tumpang keberkatan ilmu yang diajarkan oleh Muhammad, insya-Allah. Baik, kita sambung tuan-tuan tentang apa ni, dia nak cerita tentang iman. Tentang iman yang diterangkan dulu. Dia bagi tentang apa makna kita pengakuan iman, pengakuan hati kita tu apa dia. Pengakuan hati dari segi pandangan ulama mazhab Asy'ariyah. Dan satu pendapat lagi daripada ulama mazhab Maturidiyah yang disebutkan bawah tu. Lepas tu dia kata kita sebut pada minggu lepas, dua khilaf di antara ulama mazhab Asy'ariyah dan juga Maturidiyah berkenaan dengan iqrar, pengakuan, ucapan dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kata kalau dia tak ucap pun tak apa, bukan menjadi syarat, tapi dia dihukum. Ada kata kena ucap dan kena ucap dan kena tasdik di dalam hati. Ada kata dia tak perlu menjadi syarat ucapan itu, memada dengan dia tasdik di dalam hati. Ada kata dia kena dua lah. Ini yang kena dua, dia kena ucap, ikrar, dan juga dia tasdik di dalam hati. Kena sekali, maka jadilah. Jadi ikrar di mulut itu adalah untuk kita nak tasawuf, kita nak urus dia dari segi syariat Islam. Kalau dia tak bagi ucapan, kita tak boleh urus dia sebagai seorang Muslim, tak boleh akui dia sebagai seorang Muslim sebab dia tak tunjuk, kecuali kalau dia pergi solat dan sebagainya. Jadi itu baik. Lepas itu kita dah sebut juga pada minggu lepas
siapa orang yang kias. Barang siapa ikrar ia dengan lidahnya dua kalimah syahadah, halnya tiada tasbih di dalam hatinya. Dia ikrar, dia ucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikrar dia itu halnya tiada tasdik di dalam hatinya. Dia tak akui di dalam hatinya. Ikrar itu hanya di lidah semata-mata. Tapi dia tak mengakui benar ikrar dia itu di dalam hatinya. Seperti perihal orang yang munafik. Perihal orang yang munafik secara ringkasnya disebutkan dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah sebut ciri orang munafik ini, dia mereka saling membantu dan mereka menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah daripada yang ma'ruf. Itu sifat mereka. Berbeda dengan orang mukmin yang suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Itu secara simple. Tapi yang lebih khususnya Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai ayat 8 itu Allah Ta'ala sebut secara lebih terperinci kelakuan orang yang orang munafik itu. Kalau kita baca surah Al-Munafiqun, kita cuba tadabbur maknanya, kita lebih memahami. Kalau kita mengaji tafsir lagi lah, kita lebih faham tingkah laku perangai orang munafik ini. Seperti mana ditunjukkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala kisah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Mereka hanya mengucapkan dua kalimah syahadah itu kerana nak menyelamatkan harta mereka dan diri mereka. Nak menyelamatkan harta mereka daripada dirampas oleh orang mukmin dan juga untuk menyelamatkan diri mereka daripada dibunuh. Jadi mereka pura-pura ucap dua kalimah syahadah, tapi dalam diri mereka, dalam jiwa mereka masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diakui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia menzahirkan perkataannya itu selepas daripada peperangan dengan kaum Bani Mustalik. Selepas balik daripada itu, dia menzahirkan ucapan dia itu. Baik. Jadi ini kalau kita tengok dalam surah Al-Munafiqun tak jelas. Sebab uji ayat pertama, idza ja'akal munafiqun, apabila datanglah orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dia berkata, nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah, sungguhnya engkau tu Rasulullah, utusan Allah. Lepas Allah Ta'ala sebut Allah apa ni, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah innaka inna Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya engkau tu Rasulullah. Inna Allah ya'lamu annaka rasul. Lebih baik itulah. Sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya Rasul engkau tu Rasulullah. Lepas tu Allah Ta'ala tegaskan lagi ayat selepas itu bagaimana bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui. Wallahu ya'lamu, Allah Ta'ala mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu sesungguhnya mereka itu pendusta. Innal munafiqin lakadzibun. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu satu penegasan dengan inna, satu penegasan daripada Allah Ta'ala. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu lakadzibun. Diletakkan dengan enam lagi, lakadzibun, sesungguhnya. Satu lagi penegasan daripada Allah Ta'ala itu lakadzibun, sesungguhnya orang munafik itu pendusta. Mereka itu pendusta. Dia sebut, dia berkata kami itu qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka kata kami ini kami bersaksi bahwasanya engkau lah Rasulullah, tapi dalam hati mereka sebaliknya. Allah Ta'ala cerita kepada Rasulullah. Allah Ta'ala turunkan ayatnya. Ayat pertama lagi Allah Ta'ala telah jelaskan ayat pertama dalam surah Al-Munafiqun itu. Cerita apa yang orang munafik, dia berkata dia menyaksikan Rasulullah itu Rasulullah, tapi di sebaliknya mereka tidak mengakui. Maksudnya dia tak tasdik di dalam hati mereka. Luar dari segi ikrar, mereka ikrar. Itu orang yang orang munafik. Nauzubillah, minta jauh daripada berlaku kepada kita dan anak cucu kita. Orang munafik
Dia di bibir lagu lain, di mulut lagu lain, di dalam hati lagu lain. Baik, boleh jelaskan tu orang. Maka iaitu apa ni, seperti perihal orang munafik, maka iaitu mukmin kepada syarak. Dari segi syarak, dari segi pengurusan pergaulan kita, dari segi syarak, mukmin kepada syarak, dia diisytiharkan sebagai orang mukmin. Dia dikategorikan sebagai seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Tiada mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak dikira sebagai orang mukmin. Alhamdulillah, itu yang melakukan. Alhamdulillah, minta jauh daripada Allah Taala. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar sekali pun kan ada guru tulis. Guru tulis contohnya Zaid bin Sabit dia menjadi juru tulis nama-nama orang munafik. Sayyidina Umar sendiri dia takut dia ni termasuk dalam orang munafik. Kita tengok nama aku ada dalam senarai. Itu orang yang sahabat Rasulullah yang diiktiraf sebagai setara dengan nabi-nabi zaman Bani Israil. Tanya lagi, nama aku ada. Jadi itu orang yang beriman. Kita kena bimbang, takut, na'udzubillah, minta jauh daripada Allah SWT. Baik. Dan barang siapa ikrar dia dengan lidahnya, dia berucapan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, serta tasdiq di dalam hatinya, dia membenarkan ucapan lidah itu dengan hati dia. Jadi mutabiq bil haq, mutabiq membetuli dengan yang sebenar. Ucapan di mulut dengan hati itu selari, tak bertentangan. Jadi dia tak macam kalau dalam satu istilah peribahasa Arab dia kata apa ni ad-diddani la yajtami'ani. Kalau secara istilah bahasa Arab, peribahasa Arab dia kata apa? Ad-diddani la yajtami'ani. Dua yang berlawanan tidak boleh bertemu. Jadi dua yang berlawanan tidak boleh bertemu. Utara tak boleh seiring dengan selatan. Jadi dia berlawanan. Timur barat berbeza. Islam Islam dengan kafir tak boleh seiring. Dia berlawanan. Jadi ad-diddani la yajtami'ani, dua yang berlawanan tidak boleh kompromi lah, tak boleh kompromi, tak boleh bertemu. Baik. Dikata dan barang siapa ikrarnya dengan lidahnya serta tasdik dalam hatinya, maka iaitu mukmin kepada syarak. Dia ikrar dengan hati dia tu selari, maka mukmin di sisi syarak dan mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah Taala pun mukmin juga. Di sisi Allah Taala pun mukmin juga. Syahadat disyaratkan jumpa apa saya buat aku saya kata saya bahasa rumah dalam pasal 53, tapi dalam buku dalam jauh ini 12. Baik, apa ni? Syahadat disyaratkan ikrar dua kalimah syahadat. Tapi ada yang jatuh, saya tengok ada yang jatuh. Kalau dalam yang Ustaz cerita tadi itu di mana ada tertinggal dalam sikit. Baik, syahadat disyaratkan ikrar dua kalimah syahadat itu. Syahadat ini suatu yang penting lah bila disebut syahadat ni. Disyaratkan ikrar dua kalimah syahadat itu disyaratkan. Pengakuan dua kalimah syahadat itu dengan lafaz a'lam. Dia buang hamzah di atas. Maksudnya a'lam. Kata Arab ni. Disyaratkan ikrar dua kalimah syahadat itu dengan lafaz a'lam, ketahui olehmu.
atau atayaqin, ataupun yakinlah, ataupun atayaqin, aku yakin, atau ubayyin, ataupun aku jelas, maksudnya jelas, aku yakin ataupun jelas, atau barang sebagainya, daripada contoh-contoh lafaz a'lam, atayaqin ataupun ubayyin. Dan jikalau bersamaan di dalam maknanya sekalipun atas kaul ulama yang rajih. Kalau sama makna sekalipun tak apa, dia kata itu syarat ikrar dua kalimah syahadah itu dengan lafaz a'lam. Contoh lafaz a'lam ya, kita dah sebut asyhadu anna, aku bersaksi, aku naik saksi, ataupun aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, melainkan Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi saya tak berapa mendalam ni, cuma saya boleh sebut adalah ada kata sini syahadat disyaratkan ikrar dua kalimah syahadat itu dengan lafaz a'lam, aku mengetahui maksudnya, atau atayaqanu, kalau ikut bacaan saya atayaqanu, ataupun aku yakin, atau ubayyin, ataupun aku jelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah, atau barang sebagainya. Sebab itu kita kata asyhadu, atau barang sebagainya daripada contoh-contoh a'lamu, atayaqanu, ataupun ubayyin. Dan jika bersamaan dengan maknanya, kita guna asyhadu kan, dan jika bersamaan dengan maknanya sekalipun atas kaul ulama yang rajih, atas pendapat ulama yang rajih yang kuat, sama makna tak ada masalah. Okey, habis satu. Ada syarat guna apa ni, dia kata guna lafaz itu, tapi kita guna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan disyaratkan pula ikrar itu dengan bahasa Arab jikalau puasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita syaratnya bahasa Arab. Lepas tu kadang kita bagi terjemahan lagi. Kalau kita nak Islam kat orang tu, kita sebut bahasa Arab atau kita sebut dalam bahasa yang selainnya pada Arab lah. Kalau kita ni bahasa Melayu pula. Tapi dia kata disyaratkan pula ikrar ayat apa ni, ikrar ayat dua kalimah syahadah itu dengan bahasa Arab jikalau puasa, jikalau mampu. Kalau tak mampu, ikrar dalam bahasa yang dia faham. Dan disyaratkan pula tertib. Dalam kitab saya ni tuan-tuan, alif lam mim saja. Sebenarnya dia ada dal, kalau ikut tu ada dal. Dan disyaratkan pula tertib ni ikut urutan. Dan disyaratkan pula tertib ikut urutan. Dal alif lam mim, dalam, bukan alam saja. Mungkin kalau tak ada dal tu tuan-tuan tolong urut dal. Dan disyaratkan pula tertib, maksudnya mengikut urutan. Kita sebut tu, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam ikrarnya, dalam ucapannya itu, ucapan pengakuan syahadah dia itu, yakni ikrar syahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dahulu, maka ikrar syahadah kepada Rasulullah SAW, namanya kepada Allah Taala dulu, asyhadu an la ilaha illallah, lepas itu baru kepada Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kaedah lah. Lepas itu kita isyarat dengan tangan lagi. Kalau kita kata kita ajak orang masuk Islam, asyhadu, aku bersaksi, kita tunjuk dengan jari. Sebab itu kita bertahiyat, kita angkatkan satu jari, asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat jari kita, itu tunjuk kita, menunjukkan bahawasanya kita bersaksi bahawasanya Tuhan itu satu. Bukan satu macam kita. Allah Ta'ala itu bukan satu macam kita. Satu di segi sifat, satu di segi zat, satu di segi af'al. Itu kita bercakap dalam ilmu tahdid atas lagi lah, nanti kita masuklah. Satu di segi zat dia, satu dia itu tidak berbilang-bilang. Kita satu seorang, tapi kita ada kepala
kita terbagi kepada juzuk-juzuk: kepala, kaki, tangan, badan. Kaki pula terbagi kepada paha, lutut, betis, macam-macam lagi pembahagian. Dan kalau kita ni boleh dikira jadi halus lagi, boleh dibagi-bagikan jadi kecil lagi, bukan sekadar 18, boleh macam-macam lagi lah. Kita boleh dibagi-bagi. Allah Ta'ala tidak boleh dibagi-bagikan macam itu. Zat Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala, tapi kena yakin zat Allah Ta'ala tu satunya satu, tidak boleh dibagi-bagikan. Kita satu, kita boleh dibagikan kepada bahagian-bahagian: bahagian kepala, bahagian abdomen, bahagian tangan, bahagian kaki. Dan kaki pula dibagi-bagikan lagi, tangan pun dibagi-bagikan lagi, kepada lengan, kepada jari dan sebagainya, dibagi-bagikan lagi. Tapi Allah Ta'ala tidak boleh bagikan. Itu satu di segi zat. Di segi sifat lagi, di segi af'al lagi, satu perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala satu, pada perbuatan. Pada perbuatan itu kita kena tengok perbicaraan dalam sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dan disyaratkan pula ikrar itu dengan dan disyaratkan pula tertib dalam ikrarnya, yakni ikrar syahadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dahulu, maka ikrar syahadat lepas itu, maka selepas itu ikrar syahadat kepada syahadat penyaksian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disyaratkan pula dengan muwalat. Muwalat ni betul-betul, tak boleh berselang, tak boleh berselang dengan kata yang masa yang lama, kena betul-betul. Dan disyaratkan pula dengan muwalat, ni betul-betul. Tadi ikut tertib, mana dua kemudian. Yang ni muwalat, maksudnya jangan putus jangan putus yang lama. Muwalat antara dua kalimah syahadat. Antara dua kalimah syahadat itu muwalat. Jangan terputus antara keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebut asyhadu an la ilaha illallah, pergi ke tempat lain dulu lagi, baru sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kena, tak muwalat, tak ikut syarat dia lah. Sebab tu dia kata kena muwalat, maksudnya janganlah selang jangka masa yang lama. Baik. Muwalat antara dua kalimah dengan muwalat antara dua kalimah syahadah atas qaul Syekh Syihabur Ramli. Syekh Syihabur Ramli. Syekh ni kata, Syekh Syihabur Ramli, dia kata kena muwalat. Yang rajih, dia pendapat yang kuat. Pendapat Syekh pendapat yang kuat. Dan setengah ulama bukan makna setengah, bukan sebahagian ulama, bukan makna separuh. Setengah ulama punya sebahagian ulama, dan sebahagian ulama tiada menjadi syarat dia. Sebagian ulama lain dia kata tak ada syarat, tak ada syarat. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu dia selang zat, lepas tu baru sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak ada syarat. Jadi bolehlah kalau kita nak ajak orang ke Islam, kita kata asyhadu an la ilaha illallah, betul selang sikit, lepas tu kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh. Apa orang baru masuk Islam ni dia bukan nak fasik, bukan nak lancar, dia perlukan masa. Jadi tak menjadi itu, sebagai ulama yang lain kata tak menjadi syarat. Tapi kalau ikut Syekh Syihabur Ramli ini, dia kata menjadi syarat. Ini pendapat yang kuat lah. Syekh Syihabur Ramli itu pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat. Tapi ulama-ulama lain kata tak jadi syarat. Bolehlah kalau kita nak pakai ulama lain pun, tapi kena pakai yang kemat. Syekh Syihabur Ramli lah kena muwalat, kena betul-betul, tak diselang dengan jangka masa yang lama. Kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita nak kata asyhadu an la ilaha illallah, betul-betul terjemahan dia, betul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul terjemahan dia. Kira muwalat juga, kira muwalat. Dan disyaratkan pula ikrar itu di hadapan raja atau naibnya, nolongnya, atau qadi, supaya zahir dia, supaya nyata ia di dalam maksud darahnya dan hartanya. Maksudnya
maksudnya harta ni harta. Dia tulis itu harta. Ini Arwani Praja maksudnya dulu raja mempunyai kuasa eksekutif. Nah ini pun kalau kita raja kita pun ada kuasa lagi. Tapi dulu raja kuasa mutlak. Kalau ini wakil raja lah, pemerintah. Mungkin kalau sekarang ada presiden lah, dan dan menteri-menteri ataupun pegawai di bawah menteri. Sampai lagi bawah ni, kalau kita sampai kepada pejabat agama, sampailah kepada imam kampung dan sebagainya, itu boleh menjadi saluran puncak kuasa untuk seseorang itu ajar untuk masuk Islam, untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Dia kata sini disyaratkan pula Iqra itu di hadapan raja. Jadi kalau ni tak kira siapa yang pihak berkuasa yang bertanggungjawab. Tapi janganlah sampai nak tunggu pihak kuasa yang bertanggungjawab nak ajak barulah nak bagi ajak. Kalau dia nak masuk Islam kat kita pun kita ajak. Tapi untuk ambil pengesahan tu pergilah kepada pihak kuasa. Mana tahu dia ucap kat kita, tak ada sempat nak ucap kat sana. Dia meninggal. Itu yang ditakuti. Kadang-kadang kita tanya macam-macam. Orang tu masuk Islam, kita tanya macam-macam. Tak boleh ada masuk Islam? Ya, ada masuk Islam. Ada orang paksa? Tak ada. Kalau tak ada orang paksa, kita jangan. Ada orang paksa. Saya dulu pernah juga masa muda-muda dulu ni main kan masuk Islam. Nampak macam-macam masuk Islam. Kita pun puluh. Dah kali doa saja nak tumpang kau itu. Dengan kawan saya di rumah saya di Kampung Baru dulu, Kuala Lumpur dulu. Gitu lah dia main. Orang mana tak? Orang yang mau kat mana tak? Main cuma dia nak menumpangnya. Dia bukan nak masuk Islam pun cakap Melayu pun tak pasal. Jadi kita pun komunikasi tak boleh nak faham. Jadi kita ingat dia nak masuk Islam. Macam cara mula tu macam nak masuk Islam. Tak tahu ke mana. Lepas itu dia macam tak mau lah. Tak apalah. Yang penting kita usaha dan ikhtiar kita. Jadi dia kata dan disyaratkan pula Iqrar itu di hadapan raja atau naibnya atau qadi, maksudnya orang yang punya ada orang yang ada authority, orang yang berkuasa, supaya zahirnya di dalam maksudnya terpelihara. Maksudnya terpelihara darahnya dan hartanya. Sebab kalau di zaman Rasulullah dulu kan, kalau Rasulullah pesan kat Khalid Walid itu umpamanya, Sayyidina Abu Bakar pesan itu dalam masalah memerangi orang murtad umpamanya, itu jangan serang tuan. Rasulullah di antara kebiasaan Rasulullah ialah menyerang musuh selepas waktu subuh. Sebab apa? Itu bermalam, waktu subuh tu dengar ada azan. Kalau ada azan maksudnya ada orang muslim, tak boleh buat serangan lagi lah. Tapi kalau tak ada azan tu boleh buat serangan. Tapi sebelum serang tu seru mereka kepada Islam. Itu yang besar oleh Rasulullah kepada Khalid Al-Walid umpamanya. Seru mereka kepada Islam. Kalau tak mau Islam, kamu boleh bebas agama kamu, tapi tunduk patuh kepada pemerintahan Islam dengan cara bayar cukai kepala, umpamanya bayar kepada pemerintah Islam. Itu yang disyaratkan oleh Rasulullah. Jadi itu dulu. Rasulullah sekarang pun selepas daripada peperangan Khandaq. Kalau sebelum tu Islam diserang sampailah kepada yang terakhir peperangan Khandaq, peperangan Parit pada tahun yang ke-5 Hijrah. Lepas itu sebab Rasulullah tidak serang, ambil tindakan serang, pergi serang kepada Yahudi Khaybar umpamanya, kepada suku-suku Arab di semenanjung tanah Arab. Sebab apa? Sebab masa peperangan Khandaq mereka ini membantu kan tentera Ahzab. Tentera Ahzab ini tentera pasukan tentera bersekutu. Tentera Quraisy kalau tak silap 4,000 orang. Lepas itu dibantu oleh munafik, dibantu oleh suku-suku Arab di semenanjung tanah Arab. Jadi ini dikatakan pasukan Ahzab, pasukan tentera bersekutu. Jadi mereka ni memang menambah pukulan kepada umat Islam di Madinah
nak hapus tu kalau boleh. Dengan sokongan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia lah pergi cucuk orang-orang Yahudi, Bani Quraisy supaya berbantah jangan bagi taat setia kepada Rasulullah. Lepas tu 4,000 kalau tak silap boleh 6,000 buat Yahudi Bani Quraisy 4,000 suku-suku Arab campur dengan suku-suku Arab lagi jadi 10,000 lebih. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul lah pergi cucuk Bani Quraisy, bila sekali Bani Quraisy berlepas diri kepada Rasulullah, tak mau patuh dengan Rasulullah. Mereka memihak kepada orang Quraisy. Jadi dan juga suku-suku Arab yang lain. Bila keadaan macam ni, lepas Rasulullah lepas saja peperangan Khaybar itu, peperangan Khandaq, Rasulullah menjelaskan kepada suku-suku di semenanjung Tanah Arab dan juga Yahudi di Khaybar. Dan akhirnya Khaybar itu jatuh. Khaybar sendiri itu menjatuh kepada pasukan tentera. Lepas itu banyak lagi pasukan-pasukan yang diutus Sariyah, pasukan-pasukan kecil dan juga pasukan-pasukan utama yang pasukan utama ni yang Rasulullah sertai. Pasukan kecil ni yang Rasulullah tak sertai, Rasulullah hantar sahabat sahaja. Baik. Jadi tapi bukanlah kata kalau orang orientalis dia kata Islam ni tersebar dengan mata pedang. Padahal selepas daripada peperangan Khaybar, peperangan Khandaq, barulah Islam tu dia serang pun sebenarnya sebab punca daripada bersekutunya mereka dalam peperangan Ahzab. Itu kenapa hantar tu, sebab mereka bersekutu sama-sama dengan kafir Quraisy dalam peperangan Ahzab. Rasulullah tindakan untuk apa hebat ni, sebab apa? Mereka ni tikam belakang ni tak boleh. Sebelum tu Islam dia pernah serang. Jadi lepas itu berlakulah perluasan kuasa lagi dengan macam-macam asbab lagi. Kata Islam tersebar dengan macam pedang tidak, sebab apa? Rasulullah ada pesan kat orang-orang Islam, pergi semua mereka itu aslim taslim, masuk Islam kamu akan selamat. Sebab ini antara kata-kata yang popular aslim taslim. Lepas tu macam kata-kata Khalid Ibn sendiri pun, nahnu qaumun yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-hayat. Kami dari satu golongan manusia yang ciptakan mati seperti mana kamu yang ciptakan hidup. Bila Khalid Al-Walid contohnya, bila pergi dia kata begitu. Kami nahnu qaumun yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-hayat. Kami ini satu kumpulan manusia, golongan manusia yang ciptakan mati syahid seperti kamu, wahai orang operasi yang ciptakan hidup. Jadi begitulah. Dan disyaratkan pula ikrah itu di hadapan raja atau naibnya atau qadhi supaya zahirnya tidak maksud. Sebab apa? Supaya terpelihara darahnya, supaya dia tidak dibunuh, dan juga hartanya tidak dirampas. Itu sekali kata untuk menebih syahadat. Kata jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Abu Mansur Maturidi dan Syekh Sanusi dan Syekh Muhammad Fanjij dan Abu Salam Syekh Izzuddin Abu Salam Syekh Izzuddin Abu Salam dan orang yang lainnya radhiyallahu anhu, wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu iqrar, wajib. Ini kenapa kami ulama kata wajib iqrar, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lidahnya serta dengan niat di dalam hatinya dalam 6 perkara. Dia kata 6 perkara. Nanti kita sentuh dalam pertemuan yang akan datang. Sebut di situ syahadat. Kata jumhur ulama. Jumhur ulama ni ramai ulama daripada mazhab Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. InsyaAllah kita sentuh dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'u al-bab. Lalu boleh bukan segala azannya. Segala azan kan? Boleh kita boleh tambah kitab.